Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna hadha haluna la yakhfa 'alaik wa dha'funa dhahirun baina yadaik fa'amilna bil ihsani bil fadli minka wa ilaika ya rabbal alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur NARC dan begitu juga kepada juru acara majlis Puan Zarina atas jemputan ke webinar ni. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit perkongsian saya mewakili Pusat Pendidikan Ibnu Maktum UMI di USIM berkaitan dengan autism antara aku dan dia. Tuan-tuan, perempuan yang ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ni kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah lumrah kehidupan kita. Sebagai seorang muslim, kita kena meyakini bahawa apa yang datang pada kita itu adalah satu kebaikan untuk kita sebenarnya. Walaupun dalam konteks pemahaman kita itu adalah benda yang kadang-kadang menyebabkan hati kita terpuris, hati kita terluka dan sebagainya. Tapi yakinlah apabila Allah Subhanahu wa taala titipkan sesuatu perkara kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Dalam konteks autism ni ataupun kita kembali balik ke tajuk kita tentang antara aku dan dia, maknanya saya nak share more on pengalaman saya lah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pensyarah, yang mana ketiga-tiga ataupun ia sangat-sangat berkait rapat dalam membantu saya. Actually ni maknanya sebelum ni ya, saya dalam bidang pengajian Islam. Pertamanya kami ni tidak terdedah dengan isu-isu berkaitan dengan OKU. Sebab apa kami tak terdedah? Sebab kami dulu sekolah agama dan sekolah agama tak ada OKU. Sekolah agama tak ada OKU. So akhirnya pemahaman kami golongan yang mungkin boleh kita sebut tentang mereka yang berlatar belakangkan agama ni mungkin agak kurang jelas berkaitan dengan OKU ni, dan kadang-kadang ada yang sampai tahap memberi fatwa bahawa anak-anak ni tak perlu agama, tak perlu diajar sebab dia tak taklif dan sebagainya. Tapi apa yang kita nak bicarakan sebelum kita nak bicara tentang isu-isu berkaitan dengan hukum dan sebagainya itu, biasanya apabila kita sebut tentang anak istimewa ini persoalan nombor satu, why me? Soalan why me ni saya kira mana-mana penceramah ataupun ibu bapa kalau dia share tentang sirah kehidupan dia, ini di antara benda yang pertama lah yang kita selalu sebut. Begitu juga anak saya lah. Saya dikurniakan anak saya autism, non-verbal, lelaki, umur dia sekarang 15 tahun. Dulu apabila ada satu paper keluar, ada satu share dalam Facebook, ada orang tanya, dia kata, kita cerita tentang OKU dengan agama ni, ada orang tanya, yelah Ustaz tu boleh cakap, cuba Ustaz ni duduk dengan anak autism 15 minit ke 30 minit. So masa tu saya senyum je lah. Saya senyum je baca apa dia punya komen tu. Dalam hati saya kata saya bukan duduk 15 minit dengan anak istimewa ataupun anak autistik ni. Saya dah duduk dengan anak saya dah 15 tahun. Tapi tak apa, itu biasa. Sebab orang tak tahu, tak kenal kita. Apapun apa yang nak saya jelaskan di sini adalah ini benda biasa, benda pertanyaan biasa. Sebab risau, sedih, letih, lelah dan sebagainya itu tanda kita manusia. Itu tanda kita manusia. Itu biasa. Tetapi yang membuat kita lebih manusia sebab kita ada Allah. Itu luar biasa. Sebab kita ada Allah, itu yang membuatkan kita luar biasa. Kalau tuan-tuan, puan, ayah, ibu-ibu
ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fikir balik dalam-dalam, fikir balik dalam-dalam, jangan lihat benda-benda yang orang cakap, sebab kalau kita dengar orang cakap ni memang dia akan jadi parah, kanser. Tetapi kita kena lihat pada diri kita sendirilah. Kalau nak dengar orang cakap, macam-macam orang akan boleh cakap. Ini dosa-dosa yang terdahulu lah, macam-macam. Tapi bagi saya, kalau orang kata dosa-dosa terdahulu, kita disebabkan anak ini hadir dalam hidup. Saya kata Alhamdulillah. Maknanya dosa kita dah terampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang bercakap tu sebabnya kita tak boleh nak tutup mulut tempayan, tak boleh nak tutup mulut orang. Apa yang boleh kita buat adalah kita kena move on. Kita bahasa sekarang, kita kena move on. Kita kena realize balik, bersyukur balik apa yang kita ada. Sebab kadang-kadang manusia ni dia akan melihat apa yang orang ada dan dia lupa apa yang dia ada. So dalam konteks saya dulu apabila diagnose umur anak saya dalam 3 tahun, kita diagnose Inasom dulu. Kata dia ada mild autism. So masa tu ialah dalam tahun 2008 awal-awal lagi. Kita pun tak tahu apa benda ni autism. So alhamdulillah, luckily saya dikurniakan dengan anak istimewa, saya juga dikurniakan dengan isteri yang masya-Allah tabarakallah. Dialah yang selalu explore. Sebab lelaki ni, suami ni dia memerlukan golongan pendesak. Dia memerlukan golongan pendesak. Jadi kalau dia tak ada golongan-golongan pendesak ni, dia akan relax, steady dan sebagainya, walaupun dalam hati tu ada taman dan sebagainya. Tetapi ada ni golongan wanita yang tulang rusuk kiri je ni, masya-Allah tabarakallah, dia akan saling mengingati di antara satu sama lain. So dia lah banyak explore sampailah kita jumpa dengan Facebook Autism Malaysia dan sebagainya, dan sampai ke satu tahap kita realize balik bahawa segala masalah yang ada dalam dunia ini dia akan dijawab dengan satu jawapan. Tak ada 2 jawapan, tak ada 3 jawapan, dan tak ada 4 jawapan. Hanya satu jawapan. Jawapannya adalah kembali kepada Allah. Jawapannya adalah kembali kepada Allah. Kalau kita tak bawa balik diri kita balik ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala dapat ini, kita akan jadi macam itulah, meracau, salahkan orang itu. Dulu kami macam tu jugalah. Salahkan kementerian kenapa tak buat macam ni, salahkan jabatan agama kenapa tak ada sekolah agama untuk KU dan sebagainya. Akhirnya dia akan menjadi saya kata dia akan menjadi barah. Tak ada solusi. So apa yang kita buat apabila kami didiagnose dengan anak-anak istimewa ni, kita realize balik. Saya suka dengan kata kunci yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ajaibnya seorang mukmin. Dalam hadis Nabi SAW disebut, dia kata ajaibnya, dia kata sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sebab semua urusan orang mukmin ni adalah semua baik. Maknanya apabila ditimpa, apabila dia mendapat kesenangan ataupun dia dapat kenikmatan, dia akan bersyukur. Maka syukur itu adalah baik untuk seorang mukmin. Dan apabila ditimpa dengan musibah, apa yang dia buat? Dia kena bersabar. So maka sabar itu adalah baik bagi. So tuan-tuan, puan, ayah-ayah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ni lingkaran dia ada 2 itulah. Syukur dan sabar. Syukur, sabar. Dan kunci ni adalah redha. Kunci dia adalah redha. Selama mana kita tak redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, so susahlah kita nak. Kalau kita syukur pun, syukur tu dia masih lagi stuck. Kalau sabar pun, sabar tu dia akan stuck. Tapi apabila kita dah buka start engine melalui redha tu, masya-Allah tabarakallah, Allah akan bagi kita macam-macam min haitsu la nahtasib. Kami dulu alhamdulillah, kalau kita balik zaman awal-awal dulu, dan akhirnya apabila kita explore balik anak kita ini, dia akan membawa kita kepada iman, membawa kita kepada rupanya Allah nak bagi ni ada benda. Allah nak bagi anak, Allah titipkan kita dengan anak istimewa ni for a reason. Bukan satu reason, tapi kadang-kadang macam-macam reason. So akhirnya dia akan menemukan kita dengan satu titik, iaitu kecacatan itu tanda kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Maknanya kalau kita lihat kecacatan itu mungkin pada pandangan kita, tetapi pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala mereka ini adalah sama. Sebab KPI Allah Subhanahu Wa Taala adalah takwa. Ya, bukan cantik muka, bukan sehat dan sebagainya, tetapi KPI di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dasar nilai takwa yang ada pada kita. Biarlah kalau kita sebut dalam surah At-Tin, Allah kata, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. So secara imannya kita kena meyakini bahawa semua kita ni adalah sebaik-baik kejadian. Yang buta dia adalah sebaik-baik kejadian. Orang yang peka tu adalah sebaik-baik kejadian. Anak kita yang istimewa ni, autism, Down syndrome dan sebagainya ni, dia adalah sebaik-baik kejadian. So apabila kita memegang iman ni, dia akan balik-balik kita realize bahawa rupanya anak kita ni ada kelainan. Ya? Dia bukan cacat. Ya? Atau kalau kita sebut, dia bukan kurang, tetapi dia ada kelainan. So yang jangan lihat kepada kurang. Kalau kita lihat pada cacatnya, pada kekurangannya, so kekurangannya kita akan dapat. Tapi kalau kita lihat dari sudut kekuatan dan kelainan yang dia ada, insya-Allah Allah akan buka pintu-pintu, macam-macam pintu. Dalam kes saya ini, masya-Allah tabarakallah. Muhammad Faris Akhyar ni dia dah masuk 3 universiti. Dia dah masuk 3 universiti. Universiti pertama ni, masya-Allah taala, saya sangat bersyukur pada guru saya juga, Dr. Hasnah Toran, yang memberi ruang dan peluang kepada kami pada umur Faris awal-awal kita start dengan early intervention. Kita start dengan early intervention. Rumah pertama Faris ataupun sekolah pertama madrasah, sekolah pertama Faris adalah di UKM, Makmal Autism UKM. So di situlah kita belajar. Kita belajar bagaimana kita nak melihat anak ini dari segi early intervention. Kemudiannya, yes, kita ni ustaz. Bila kita ni ustaz, mak tengok orang anak. Biasa kita tengok anak-anak orang lain, anak buah tu, anak jiran dan sebagainya. Umur 3 tahun tu dah orang dah boleh baca Quran. Sebab dah boleh diajar Quran. So, mak saya, Sofia ni disebut, abang-abang je lah anak di Quran. Abang kan ustaz. So, ini drama ni. Ataupun sinetron. Abang ni kan ustaz. So, masa tu saya blur. Jawapan yang saya bagi adalah macam mana nak ajar anak ni bercakap pun belum. Macam mana nak ajar anak ni bercakap pun belum. Sebab kami ni, sebagai sebut tadi, kami tak terdedah. Saya berlatar belakangkan agama. Tak terdedah dengan OKU. Di sekolah agama pun kami tak ada classmate, tak ada roommate OKU. Jadi, pemahaman kita apabila Quran ini, dia kena bersuara. Oleh kerana anak kita ni tak ada suara, miming pun masa tu belum lagi dan sebagainya. So dalam kepala saya kata macam mana nak ajar? Macam mana nak ajar ni sedangkan dia tidak ada suara dan dia tak dengan keadaan dia macam itu. So itu yang menyebabkan Allah cubit saya. Allah bagi saya satu peringatan. Pada satu hari saya baca Al-Quran, Faris, anak saya Muhammad Faris Akhyar, dia duduk di riba saya, dan kebetulan ayat tu ayat yang agak sedih. Ayat yang saya baca tu ada ayat yang saya lupa surah apa. Orang saya kata surah Ar-Rahman, saya lupa. Ayat tu agak sedih, dan akhirnya apabila saya pandang Faris ketika di bangku saya tu, mata dia berkaca-kaca. Dan dalam hati saya kata, faham ke dia di Quran? Faham ke dia di Quran? Dan inilah masalah kita. Dan inilah masalah saya. Masalah kita ni mengajar seolah-olah kita nak bagi hidayah pada orang. Kita nak bagi orang tu faham. Sedangkan hidayah, kefahaman itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah kerja Allah. So kita selalu buat kerja Allah. Dan ini yang biasa yang kita buat. Tetapi kita lupa yang sebenarnya yang dituntut adalah buat kerja Rasulullah SAW. Apa kerja Rasulullah? Kerja Rasulullah itu adalah balighu anni walau ayat. Sampaikan, walaupun sepotong ayat. So makna tugas kita bukan nak bagi hidayah, bukan nak bagi orang faham. Maksud faham ni bukan faham yang macam di sekolah tu. Tapi maksud dia faham dia automatically kita cakap dia kan daripada buruk dia akan jadi baik. Itu maksud dia, hakikat kefahaman yang sebenar. Maknanya dia boleh merubah
24 hours. Dan kita lupa bahawa yang kita ni dituntut adalah untuk buat kerja Rasulullah. Jadi untuk anak-anak istimewa ini, apa yang boleh kita buat, kita perkenalkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang bagi kita ni adalah Allah, bukan orang lain. Yang bagi anak ni duduk sebumbung dengan kita ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang pilih kita. Jadi apabila Allah pilih kita, so kita kena buktikan bahawa ini adalah pilihan tepat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam konteks ini, umur dalam 3 tahun, 4 tahun tu, apabila orang rumah saya desak nak mengajar Quran, saya kata saya pun tak ada idea. Sebab saya dulu mengaji pun tak ada ustaz ataupun syekh saya, okey ini kaedah untuk mengajar untuk anak orang buta, ini kaedah untuk ajar orang pekak, ini kaedah untuk ajar anak autism. Tak ada. Tak ada. Tapi Allah itu Maha Adil. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan anak ni ke dalam rumah saya, rumah kami? Saya ingat sahabat saya dari Johor sebut. Dia kata, Ustaz, dia kata, saya perhatikanlah, dia kata, kebanyakan anak-anak autism, anak-anak OKU ni, dia dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang astagfirullahalazim, yang boleh kita kata orang kata dia pandai lah, ada background education yang tinggi juga. Dia kata rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala dia nak minta secara tak langsungnya orang-orang yang ada sedikit ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi untuk dia memberi sumbangan, untuk dia explore, untuk dia kaji, untuk dia membuka pintu-pintu yang boleh memanfaatkan orang lain. Kalaulah dia kata anak-anak autism, anak-anak OKU ni kebanyakannya dihantar kepada golongan ataupun komuniti orang-orang yang latar belakang, bukan kata tak ada, tapi maksud saya itu maknanya kalau kita dihantar, Allah SWT hantar kepada orang-orang yang mungkin background pengajian tak tinggi, mungkin dia macam dulu-dulu lah akan letak simpan anak di dalam rumah, turutkan dan sebagainya. So apabila kita ni yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi sedikit ilmu ini, so kita kena explore, kena buka pintu. Dan pintu yang pertama kita kena buka adalah pintu hati kita. Pintu yang pertama kita kena buka adalah pintu hati kita untuk kita menerima anak kita ini seadanya. Tapi lah memang orang kata pahit untuk ditelan. Pahit untuk ditelan sebab kita belajar tinggi, rasa suci dia sebagainya. Tapi inilah apabila Allah Subhanahu Wa Taala hantar ni, kita kena ingat bahawa kena berhusnuzan. Kena selalu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana saya sebut tadi, musibah ini yang datang ni ataupun ujian yang datang ni sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak test kita je. Adakah kita ni benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun masih dalam konteks ragu-ragu? Iman ke tidak? Iman sekejap, 2 jam iman, lepas tu tak iman. Iman 3 jam, tak iman dan sebagainya. So, benda-benda ni yang akhir ni sebagaimana saya sebut tadi, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, apabila orang rumah saya dah minta dia ajar anak saya di mengaji, Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan saya dengan Haji Zaini dan isteri Dr. Nazian, dan yang Ustazah Rasia yang mengusahakan ketika itu di UM. Daripada Paris di UKM berpindah next stop dia di UM Muslim Melaya. So di situ kita ada program untuk ajar ngaji pada anak-anak autism dengan anak-anak pekak ketika itu. So akhirnya dipendekkan cerita, tertubuhlah Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi anak itu. Sebab projek itu adalah projek on research. Maknanya habis research benda tu akan habislah. So saya ketika itu terlibat secara tak langsungnya dan berbincang dengan Haji Zaini, Ustazah Razia dan sebagainya, pengajian. So kita kata kita kena do something lah. Takkan kita nak berhenti habis research stop. So akhirnya kita bangunkan Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi anak. Yayasan ataupun dinamakan sebagai Yayasan Fakih. So Yayasan Fakih inilah based on itu adalah asas kita
dalam kita explore balik. Mula-mula memang kita tak ada kaedah, tak ada cara macam mana. Semua cara dia sebab kata Haji Zaini, dia kata cuba jaya. Kita cuba jaya je. So kita tak ada kaedah yang khusus untuk mengajar. Sebab memang tak ada mikirin macam mana cara nak mengajar. Yang boleh kita buat adalah kita islamisasikan apa yang ada on western part. Kita islamisasikan. Kalau kita tengok sebagai contoh kita tengok dipanggil sebagai apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang kita ajar dia pakai flashcard tu, dipanggil apa, sight word reading. Sight word reading. So apabila kita tengok balik semua sight word reading tu, rupa-rupanya kalau kita buka surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Kaedah di antara kaedah cara Allah Subhanahu wa taala mengajar ketika Nabi Allah Adam turun ke bumi ini adalah dengan mengenal nama-nama benda. Allah Adam itu gunung, Adam itu laut, Adam itu pokok ila akhir. Maknanya belum diajar lagi dengan word, maknanya belum diajar lagi dengan A, B, C dan sebagainya, huruf-huruf belum. Tapi diajar dengan asma, nama-nama. Nama-nama benda. Macam kita dah kecil-kecil, macam mana kita boleh daripada kecil kita boleh tahu tu meja, itu kursi dan sebagainya. Sebab kita dengar. Sebab mak ayah kita kata itu kursi, itu meja dan sebagainya. So kita boleh relate dengan benda itu. So begitu jugalah apabila Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi Allah Adam alaihissalam. Tuan-tuan dan puan yang Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sebagai Muslim kita kena bangga. Kita sebagai Muslim. So kita kena explore. Explore sebenarnya benda-benda yang ada sekarang ni dalam western part tu sebenarnya asasnya ada dalam Islam. Asasnya dalam Islam. Semua kita tak mengkaji. Apabila kita mengkaji, masya-Allah tabarakallah, banyak yang Allah akan bagi. So akhirnya kami bangunkan satu kurikulum yang dinamakan kurikulum Quranis, Quran, Inovasi Pendidikan Al-Quran bagi anak istimewa. So kurikulum ni yang kita bangunkan di UM ni, alhamdulillah kita finalis anugerah inovasi negara tahun 2014. So start masa tu kita berkembang lah. Apabila saya balik habis belajar balik ke USIM, so akhirnya Faris pun ikut saya di USIM. So daripada UKM pergi ke UM, akhirnya dia balik ke USIM. So 3 universiti Faris berada. So di USIM lah kita cuba balik bermuhasabah balik. Apa yang berlaku kat kita sebab masa kita belajar dulu kita tak ada ilmu. Kita tak ada ilmu tentang OKU ni. So apa yang kami buat di USIM adalah kita modelkan mahasiswa kita yang cakna OKU dan kita kerjasama dengan Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi anak Yayasan Fakih, kita bangunkan Sahabat Fakih USIM. So Sahabat Fakih ni ada di universiti. Kita cuba untuk benda ini berlaku di universiti lain pun ada. Setakat ini kita ada di IPG Al-Mukhar, kita ada di Kias, Kelantan dan sebagainya. So kita nak mengharapkan generasi mahasiswa ni, sebab mereka ini, especially yang bidang pengajian Islam ni, mereka inilah yang generasi yang akan berjumpa dengan masyarakat. Jadi kalau dia tak ada ilmu, dia akan terkejut nanti. Bila pergi jumpa masyarakat, dia mengajar, masya-Allah dia boleh mengajar ilmu, masya-Allah dia boleh mengajar Quran dan sebagainya. Tetapi apabila datangnya anak-anak istimewa, dia dah start, tak boleh nak ajar. Kami tak ada kemahiran. Dan inilah yang berlaku di dalam konteks kita orang agama ni, apabila kita tak bangunkan modal insan ataupun guru yang ada kemahiran, ada pengetahuan bagaimana kita nak menyantuni anak-anak istimewa, especially dalam konteks memindahkan ilmu Al-Quran kepada anak-anak. So alhamdulillah, sebagaimana saya sebut tadi bahawa Allah Subhanahu wa taala dia tak tersalah pilih. Jadi kita kena buktikan bahawa kita ini benar-benar pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik. So apa yang kita nak tekankan di sini adalah ini isu yang besar yang biasa bermain dalam kalangan ibu bapa, hatta sampai ke jabatan-jabatan agama Islam berkaitan dengan OKU dan agama, ataupun lebih sinonim dengan isu berkaitan dengan taklif. Isu berkaitan dengan taklif. Untuk makluman, taklif ini adalah
istilah merujuk kepada kewajipan ataupun kebertanggungjawaban seorang individu muslim itu untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kalau dalam konteks umurnya, kalau perempuan tu biasanya apabila dia dah 9 tahun dah period tu, maka dia dah tertanggung ke atasnya segala apa yang dia buat, dosa pahalanya. Begitu juga kalau anak lelaki umurnya dah dalam 13 ke 15 tahun tu, maka dah begitu jugalah ada tanggung pada mereka ni untuk dosa pahala tu dia dah kena tanggung sendirilah. So tak ada lagi lah istilah yang selalu kita sebut tentang mereka ini mumayyiz, maknanya masih lagi dalam proses pembelajaran dan sebagainya. So isunya tuan-tuan, puan, ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So selalu orang tanya tentang anak ni wajib ke untuk diajar sembahyang? Anak ni wajib ke nak ajar dia puasa dan sebagainya? Dan kita tengok dia nak pakai baju pun sendiri pun tak boleh. Nak mandi sendiri pun tak boleh. Hatta nak makan pun dia tak boleh. Kena ada orang bantu. So benda-benda ini yang selalu bermain dalam fikiran, dalam minda ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak bawa ini tuan-tuan puan Allah Subhanahu bukan berkaitan dengan hukum, ya. Sebab kalau nak cerita tentang hukum ni dia panjang lagi lah, dia akan panjang. Dan kami pun dah buat satu seminar tentang berkaitan dengan fiqh ibadah OKU, dan resolusinya kita dah hantar dah ke Majlis Taklim Islam Jabatan Mufti Selangor untuk biar dia lah, sebab bahagian fatwa ni dia. Bahagian fatwa ni kita saya bukan mufti, saya bukan orang yang dalam bidang fiqh dan sebagainya. So kita biarkan authority yang meletakkan. Tapi untuk makluman tuan-tuan, puan, ayah, ibu dan Allah Subhanahu wa taala, untuk OKU semua kategori OKU sebenarnya taklif. Semua kategori OKU sebenarnya taklif, melainkan OKU yang mempunyai masalah yang melibatkan akal, yang melibatkan gangguan saraf dan sebagainya, ataupun lebih kita mudah kita katakan OKU yang dalam kategori pembelajaran dan pelbagai. Mereka ni dia punya tu dia agak perlu dikaji lebih mendalam. Sebab kita tak nak nanti apabila kita keluar satu hukum, orang akan pakai hukum tu, sedangkan hukum is hukum. Kita kena bezakan di antara hukum dengan dakwah. Sebelum hukum tu kita kena dakwah dulu. Sebab zaman Rasulullah SAW kita melihat bahawa sahabat-sahabat Nabi dia tak ajar hukum dulu. Dia ajar tentang iman, dia ajar tentang dakwah dan sebagainya. Barulah cerita tentang hukum. Itu juga kalau kita nak ngajar orang-orang bukan Islam untuk memahami apa Islam itu sebenarnya. So kita jangan letak hukum dulu. Apa masuk Islam ni kau kena buat gini-gini. Tak. Dia bukan itu kaedahnya. So kaedah pertamanya adalah kita mengajar. Sebab dakwah itu mengajar, bukan hukum. Jadi dalam konteks ini OKU yang lain ni penglihatan, pendengaran, yang fizikal, mereka ni taklif macam biasa. Tetapi dia ada rukhsah di situ mengikut kadar kemampuan mereka. Tetapi untuk anak-anak yang pembelajaran dan pelbagai ini, adakah mereka ini tidak taklif di sisi syarak? Adakah mereka ini tidak taklif di sisi syarak? Okeylah kalau kita kata dia tak taklif. Kalau kita kata dia tidak taklif, adakah tidak taklif itu bermaksud mereka tak perlu diajar Quran, mereka tak perlu diajar solat, fardu ain dan sebagainya? Ini a big question mark. Kalau kita cerita tentang hukum tadi, balik-balik kita cerita tentang hukum, kita diwajibkan untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, ataupun ketika kita dah taklif, maka barulah terjalan proses-proses penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita pegang, kita pegang tentang taklif tadi tu, maka ni tuan-tuan dan puan yang Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya satu soalan. Kalau tuan-tuan dan puan ada anak yang tipikal, anak yang tipikal umur tadilah, kalau perempuan bawah 9 tahun, umur 5 tahun, 4 tahun. Kalau lelaki pun samalah, bawah 13 tahun, umur dia dalam 5-6 tahun macam tu. Saya nak tanya,
masa tu dia belum taklif lagi kan? Betul? Dia belum taklif. Okey. Kalau dia belum taklif, jangan ajar dia baca Quran. Jangan ajar dia solat. Sebab dia tak taklif lagi. So jangan ajar. Biar dia hidup secara budak-budak dia. Secara main-main dan sebagainya. Jangan diajar dulu. Iqra' jangan diajar, muqaddam jangan diajar, ajak ke masjid jangan diajar dan sebagainya. Apa jawapan? Apa sebenarnya yang bermain di fikiran masing-masing kata, mana boleh Ustaz kata melentur buluh biar dari rebuk ni. Kan? Kita nak bagi dulu pendedahan dia terhadap agama. Ya. So, padanya dalam fasa tu kita panggil sebagai fasa latihan. Kita melatih anak kita baca Quran, kita melatih dia solat. So akhirnya nanti apabila dia dah taklif, so benda tu dah mudah untuk dia. Tak perlulah lepas taklif tu barulah dia nak belajar dan sebagainya. So kita tengok dalam hadis Nabi SAW tentang solat kan. Maknanya diajar solat anak solat tu umur dia 7 tahun. Dilatih umur 7 tahun. 10 tahun tu baru kita watan. So maknanya kita kena faham dalam konteks ini bahawa taklif itu bukan isu dia. Taklif itu bukan isu. Isu dia sejauh mana kita memberi pendedahan kepada anak kita dengan rutin beragama. Sebab kita kena faham secara usul fiqhnya, perbahasannya, agama ini, hak beragama ini selama bernyawa. Maknanya selama anak kita bernyawa ini dia ada hak. Kalau kita sebut tentang education for all, perjuangan kita dan sebagainya, so dia akan termasuk juga perjuangan kita terhadap anak ini untuk mendapatkan hak dia beragama. So dalam konteks ini kita kena faham bahawa orang yang nazak pun akhirnya kita bagi agama. Apa yang kita buat, kita ucap, kita perdengarkan dia kalimah la ilaha illallah sebelum dia nak meninggal dunia. So kita perdengarkan, maknanya itu agama bagi dia. So begitu juga dengan anak-anak kita ni. Kalau contoh anak-anak autism sehat, Masya Allah, berlari ke sana ke sini dan sebagainya. So takkanlah kalau kita kata anak-anak kita ni kita ajar dia berenang, kita ajar dia naik kuda, ajar dia macam-macam basikal dan sebagainya. Untuk sampai dalam konteks kita nak ajar dia solat, jom kita nak ajar anak kita solat. Dia tak taklif, tak payahlah ajar solat. Dia akan jadi yang lain tadi boleh buat, tetapi apabila kita bawa dia kepada benda-benda yang berkaitan dengan agama, kita tak boleh. So isu dia bukan isu anak, isu dia adalah isu kita, isu ayah, isu ayah dan ibu. Sebab ayah, ibu-ibu yang beragama Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ada ilmu, kita kena belajar. Allah hantar dia ni sebab suruh kita belajar, suruh kita teroka ilmu ni. Tetapi sebelum ada ilmu tu, nombor satunya adalah kita kena ada iman. Kita kena ada iman. Sebab ilmu tidak mampu untuk melakukan kebaikan tanpa kuasa iman. Ilmu yang kita ada ni tak mampu ataupun tak ada kuasa untuk melakukan kebaikan tanpa kuasa iman. So iman sebenarnya adalah penggerak, bukan ilmu. Iman itu sebenarnya penggerak kita untuk melakukan kebaikan. So dalam konteks ini kita nak melihat bahawa anak-anak OKU ini sama je dengan anak-anak lain. Kita kena berikan dia pendedahan dia untuk beragama. Begitu juga dengan anak saya. Saya ajar solat dia umur dia dalam 3 tahun, 4 tahun kita ajar dia solat. Sampai sekarang solat dia pun, kalau kita ikut cara kita solat, memang dia tak sampai KPI cara kita solat. Tetapi solat itu adalah bagi saya terapi bagi dia. Quran itu adalah terapi bagi dia. So dia mendengar Quran, kalau kita tengok balik-balik, perasan tak masing-masing anak-anak kalau dulu kita trigger anak kita berkaitan dengan agama, so kita akan trigger dia dengan zikir-zikir, perasan tak? Kalau anak saya ni dulu apabila dia apa ni, dia tengok di TV SO Oasis tu, dia akan TV dia akan buka. Kalau itu masih ada iklan dia keluar main-main. Apabila mendengar zikir, azan dan sebagainya, dia akan masuk balik. Sebab dulu kami dulu rumah kami ni boleh dikatakan 24 jam dengan azan. Dia punya kelebihan dia tu, dia suka dengan azan.
So sampai satu tahap dia dengar azan sampai satu tahap dia dengar azan TV3, azan TV1, azan sampai Brunei, macam-macam negara dia. Sampai satu tahap dia dengar azan yang saya terpelik. So pupu ni dengar azan Iran. So di Iran ni dia lain kan, dia punya azan kan ada alim kan. So dia kata sorry dia ada kat sini, so dia ketawa pun semua. Nak ceritanya bahawa dia punya trigger beragama tu memang dah ada dalam jiwa anak-anak. So isu yang sebenarnya adalah isu kita sebagai ibu dan sebagai ayah. Sejauh mana kita lorongkan dia dengan agama. So akhirnya agama ini ataupun inilah yang kita sebut tentang balik kepada jalan yang utama kita adalah inilah sebenarnya terapi yang kita nak bawa kepada anak-anak kita. Selain daripada kita selalu sebut bahawa yes, kita usahakan, saya pun usahakan EIP, kita usahakan OT, Farid pun dulu ada OT, ada ST dan sebagainya. Tetapi jangan tinggalkan Tuhan. Jangan usahakan apa yang ada. Terapi-terapi yang di luar sana usahakan, tak ada masalah. Tapi jangan tinggalkan. Sebagai seorang Muslim, jangan tinggalkan. Sebab kita meyakini bahawa Allah sebut wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmah. Kita meyakini bahawa Quran itu Allah turun tak ada syifa. Ada syifa, ada rahmah. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut apabila Allah SWT turunkan penyakit dan Allah SWT turunkan sekali ilmu macam mana cara untuk kita mengubati penyakit tersebut. So di situlah letaknya keindahan Islam itu sendiri yang perlu kita explore, yang perlu kita hayati. Saya kira cukup setakat ini apa yang saya sampaikan dalam keterbatasan masa ini. Sebab lepas ni saya rasa kita mungkin boleh ada soalan-soalan, mungkin kita boleh bertanyakan soalan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian saya pada pagi yang berbahagia ini dapat memberi sedikit informasi dan membuka sedikit pandangan kita terhadap anak kita ini yang selama ini sebelum ini kita lihat dia mungkin selalu apa kita more on fokus terhadap kebajikan dia. Dia boleh makan, dia boleh pakai dan sebagainya, tetapi kita lupa bahawa dia memerlukan spiritual impact. Dia memerlukan, mudah cakapnya, dia memerlukan Allah. Dia memerlukan kita mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya di samping kita mencari Allah, dia mencari Allah, akhirnya dia bawa balik mak ayah dia mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya kita apa yang matlamat kita berkahwin ni, matlamat kita berkeluarga ni adalah masuk syurga sekeluar. So itu matlamat. Itu kena letak dalam setiap Muslim family ni, dia kena letak akhir matlamat dia, perkahwinan dia adalah bawa keluarga dia untuk masuk syurga. Dan alhamdulillah, dan kita ada anak istimewa kita, mudah-mudahan mereka ini menjadi jalan asbab kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah hujah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti, Allah akan tanya apa yang kita buat dengan anak kita. Kata anak syurga, kan? Kata anak syurga, tetapi kita tak bawa, tak ada dorongan dia. Patutnya ahli syurga ni kita doronglah dia dengan solatnya, dengan zikirnya dan sebagainya. Akhirnya benda itu balik pada kita. Balik kepada mak bapak dia sendiri. So itulah dalam konteksnya ahli syurga. Dan kalau kita tengok dalam konteks Rasulullah SAW, dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Sayyidatina Aisyah kata, bengkak-bengkak kaki Rasulullah SAW untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau kan ni ahli syurga, buat apa nak teruk sangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala? Mudah je Rasulullah kata, afala akunu abdan syakura. Salah ke aku jadi hamba yang bersyukur? Begitu jugalah kita dengan anak-anak kita ini. Dan alhamdulillah Allah titipkan anak kita ini, anak syukur ini duduk dalam rumah kita, sebumbung dengan kita. Dan mudah-mudahan mereka ini benar-benar menjadi tiket kita untuk menggapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup saja sekadar itu. Lepas ni sharing. Allah. Okey.
Terima kasih Ustaz ya. Ustaz tadi saya teruskan sebagai Ustaz boleh ya. Ni saya utarakan soalan daripada Puan Syahrina. Boleh doktor kongsikan bagaimana doktor dan isteri meluangkan masa dengan anak autistik dan tips kepada ibu bapa yang berkejaya. Memang saya berkejaya menjadi pensyarah, dan isteri saya dia pun berkejaya juga dalam konteks dia khidmat dia terhadap NGO yang tahun, iaitu Yayasan Pendidikan Al-Quran dan lain-lain. Tuan-tuan, puan, ayah-ayah, ibu yang dirahmati Allah. Anak ni, especially anak autism, dia perlukan rutin. Dia perlukan rutin. Maksud dia, kami dulu apabila masa Faris kecil-kecil dulu, kita cuba buat dia, saya kira mak ayah dah ada dah jadual masing-masing dengan anak-anak istimewa mereka. Dah ada rutin. Cuma kita nak masukkan sikit rutin kita itu dengan rutin beragama. Rutin beragama. Dan akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rutin beragama ini dia akhirnya akan jadi terapi bagi kita. So anak saya ni apabila kita sebut dia tentang solat Jumaat ke, solat macam sekarang ni solat tarawih ke, dia dah tahu tarawih itu 8 rakaat. Kalau saya stop kata 4 rakaat, nanti saya stop, dia kata okey dah habis. Dia kata lagi. Macam mana dia tahu kan? Sebab itu rutin. Dia dah dapat rutin. So mak ayah yang berkejaya ni, memang isu paling besar dia adalah isu support system. Support system. Bagaimana kita nak mewujudkan support system dalam rumah sendiri. Macam saya ni anak seorang. Inilah dia jantung hati pengerang semua ni kan. Walaupun saya juga ada anak angkat 2 orang, anak angkat saya. Anak angkat saya pun mualaf, kedua-duanya perempuan dan kedua-duanya pekak. Saya dah ada cucu. Jadi tapi yang duduk di rumah saya ni adalah saya hamba tiga je lah. So kita kena menjadikan benda tu rutin. Maknanya saya memang, kalau saya memang berhutang tidak dengan isteri saya, dia yang banyak kalau orang Islam kata mengengkoh. Dia banyak yang mengawasi anak saya ni sebab kita dengan mengajar dan sebagainya. Tapi maknanya kita kena ada satu support system yang bagus. Sama ada support system itu datang dalam kalangan keluarga kita, dan mungkin dalam kalangan, kalau kita ada pembantu rumah tu jadi support system kita, dan kita ajar dia, kita belajar dulu dan kita ajar dia. So sekian anak kita kena baca ruqyah contoh, ambil wudu dan sebagainya, untuk dia solat duha dan sebagainya. So benda ni kalau nak cerita panjang lah, tapi maknanya support system tu sangat signifikan, sangat kita perlukan untuk ibu-ibu, ayah-ayah yang berkerjaya. Sebab ini di antara isu lah. Di antara isu, oleh kerana kita ni berkerjaya, kadang-kadang kita terlepas pandang isu-isu anak kita, especially ni anak-anak yang meningkat dewasa. Kecil-kecil ni okey lah, dia boleh lari sana lari sini, comel-comel. Tapi macam Faris ni umur 15 tahun, tinggi dia dah lebih kurang dengan ayah dia, kekuatan dia mungkin lebih kuat daripada ayah dia. So akhirnya yang menjadi terapi, yang menjadi dia tenang balik semula adalah agama. Yang menjadi tenang dia adalah agama. Sebab benda-benda yang ada, kalau yang ada dalam hukum Islam tu, contoh sunat. Sunat kan dia. Dan ini peranan ibu bapa tu sendiri untuk bawa anak-anak dia supaya ada norma-norma Islam, Muslim sebagai Muslim dalam isu ini. So akhirnya dia balik-balik sebenarnya jawapan tersebut tadi adalah support system. So kita kena bina support system, dan ini isu besar dalam konteks ini berkaitan dengan support system. Wallahu a'lam. Saya akan buka, ada seorang nak tanya ni, Puan Nurul Puan Nurul boleh, saya dah unmute kan. Puan Nurul boleh tanya sendiri Puan Nurul.
nampaknya macam dia tak nak tanya sendiri. Okey, saya tanyakanlah doktor, bagaimana doktor pada peringkat permulaan untuk dekatkan anak dengan Al-Quran? Okey, dekatkan. Dan juga satu lagi soalan orang yang sama, Nurul Jafri ni, apakah ujian paling besar doktor dalam membesarkan anak istimewa? Pertama, macam mana nak dekatkan, mula nak dekatkan Al-Quran. Kedua, ujian paling besar. Okey, untuk mendekatkan anak dengan agama, yang saya sebut tadi adalah apa yang kita buat, yang itu anak kita buat. Kita solat, anak kita ikut solat. So akhirnya ayah ibu dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya, mak ayah ni dia balance. Kalau dalam konteks saya ni, saya more on orang kata hardware. Rumah saya more on software. So, macam tu. Maknanya, tapi hardware tu dia kena kuat. Ayah ni kena kuat. Especially anak-anak yang lelaki. So anak-anak yang lelaki ni, ayah itu dia adalah idola. So kena jadikan kita ini idola kepada anak kita. Jangan jadikan anak kita ni mengambil orang lain sebagai idola. So biar dijadikan kita ni sebagai idola. Dia dekat dengan mak sebagainya. So jawapan yang paling mudah, kalau kita baca Quran, anak kita baca Quran. Kalau kita solat, anak kita solat. Kalau puasa, anak kita puasa. Kalau kita sunat, anak kita sunat. Kalau kita mandi wajib, anak kita mandi wajib dan sebagainya. So, tapi konteks yang lebih detail lagi, kena belajar, kena cari, kena cari. Maknanya kita kena cari itu nak tahu bagaimana kaedah contoh kita nak mengajar Quran. Macam mana saya ni non-verbal, tak boleh nak baca Quran. So, perasan tak tuan-tuan dan puan yang Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa pernah hafal surah Fatihah? Siapa pernah hafal surah Al-Fatihah? Hafal ke terhafal? Hafal ke terhafal? Saya yakin dia katakan 100% kita terhafal. Apa? Kita selalu dengar. Begitu juga dengan anak-anak kita ni. Masya Allah, tabarakallah. Kalau modul rumah tu adalah modul Quran, insya-Allah Quran akan di hati dia. Tapi kalau modul kita di rumah dengan kartun, dengan apa dan sebagainya, kita tak boleh. Sebab dia budak-budak. Saya pun pernah jadi budak-budak. Tapi kita bagi time. Bagi time dia. So, kita kena bagi time. So, adalah schedule yang kita. Kemudian kita berdengarkan Quran. So, begitu juga. Yang itu dia kena jadi rutin. Sebab nampak macam anak-anak ni boring. Nampak itu boring. Sebenarnya yang boring tu kita. Dia tak boring pun. Sebab dia dah itu rutin dia dah tahu dalam dunia dia itu. Pagi bangun baca dia akan buat salat. Lepas tu dia akan baca dia akan baca Quran dan sebagainya. Itulah rutin dia. Dan sebenarnya dia lebih beragama kalau dia tahu rutin dia daripada kita. So maknanya dia punya keyword berapa ayah-ayah dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kena cari ilmu. Kami sampai kita ada buat beberapa bengkel Quranis untuk mengajar sharing macam mana ayah-ayah dan ibu-ibu macam mana kita boleh mengajar anak-anak istimewa. So begitu juga dengan kaedah ni. So macam tu juga Al-Quran ini yang boleh kita perdengarkan banyak kali, automatically dia akan terhafal. Mungkin bukan masa dalam 2-3 hari. Mungkin 2-3 tahun. Sebab tuan-tuan dan puan yang Allah SWT kita kena husnuzan. Kalau 3 hari dia dapat, maka pahala mak ayah tu 3 hari. Kalau 2-3 tahun dia dapat, so pahala mak ayah tu 2-3 tahun. So nampak tak adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. So inna sa'yakum lasyatta. Maknanya usaha kita ni berbagai-bagai. Akhirnya usaha kita nak apa yang kita nak? Wala saufa yarda. Maknanya akhirnya urusan kita ni kita nak Allah Subhanahu Wa Taala redha dan kita redha dan Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan apa yang kita buat, especially terhadap anak-anak kita. Yang kedua, soalan kedua berkaitan dengan apa ujian yang terbesar. Ujian yang terbesar saya dah tak apa nak ingat, tapi kira ini ujian terbesar saya adalah support system lah. Support system kot. Nak memahamkan adik-beradik, nak memahamkan atuk dan nenek dan sebagainya. It is a journey.
especially yang pertama ni kita nak memahamkan perbezaan suami dan isteri. Tapi alhamdulillah lah, setakat ni kami tak ada isu berkaitan dengan suami isteri ni. Tapi maknanya kena berlapang dada. Sebab saya sebut tadi, dia akhirnya balik-balik kepada iman. Balik-balik kepada kekuatan iman kita. Bagaimana kita nak melihat anak kita ini, adakah dia, Allah sebut wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dia akan jadi macam tu. Mana apabila kita kata anak kita ni baik, maka baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata anak datang ini sebagai musibah, benda yang membebankan kita, maka itulah yang kita akan dapat. Maknanya keburukan itu adalah datang daripada diri kita, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. So keep husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala dan jangan ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah mungkin Allah tak bagi sekarang ya, sebab Allah ni ada 3. Dia akan, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ada 3 jawapan. Pertama, Allah akan kabulkan juga. Keduanya Allah akan takjil. Ya. Akan menangguhkan. Dan yang ketiganya Allah tak bagi. Allah akan bagi pada ayat. Sebab Allah kata, you know the best. Dia yang tahu yang sebenar-benarnya. So untuk kami, yang terbesar kami adalah support system. Sebab saya anak seorang. Ya. So ada dulu seorang sahabat tanya, Ustaz, macam mana ya? Kalau kami suami isteri yang meninggal dunia, siapa nak jaga anak? Allah Akbar. Ini soalan yang sangat tragis lah. Susah nak jawab. Tetapi apa yang terlintas pada masa itu, apa yang saya boleh jawab adalah saya ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Maknanya Allah kata, kami yang turunkan Al-Quran di dada anak-anak kita, di dada kita semua. Allah yang turunkan Al-Quran melalui Rasulullah SAW. Inna nahnu nazzalna Al-Quran wa inna lahu lahafidz. Maknanya kami jugalah yang akan memelihara Al-Quran. So solusinya, masukkan Al-Quran dalam jiwa anak-anak kita. So siapa yang akan jaga? Allah yang akan jaga. Wallahu a'lam. Ustaz, ada lagi soalan ni. Ada banyak soalan sebenarnya. Okay, saya baca satu. Anak saya enggan bersolat walaupun hari-hari mengajaknya untuk bersolat. Bagaimana, doktor? Okay. Jawab ini dulu. Dia memang, kalau saya nak jawab secara tu mungkin kadang-kadang tak tepat, sebab kita kena tengok anak-anak tu macam mana kan. Ataupun dalam mudah katanya, kita kena tengok kepantangan nenek moyang dia. Anak autism ni ada kepantangan nenek moyang tu kan. So maknanya kita kena kaji dulu kenapa dia tak nak sembahyang. So benda tu kita kena kaji, explore dulu. Kenapa? Mungkin ada sebab. Apa sebabnya dia tak nak sembahyang? Apa sebab dia refuse untuk solat dan sebagainya. So especially ni tu sebab saya kata melentur buluh ni biar dari rebung ni. Sebab anak-anak kita ni dari kecil-kecil tu kita dah latih dia. Time solat, duduk dalam bilik, sama-sama dengan dia. Kami dulu macam tu juga. Dalam solat, kunci pintu, dia ada dalam. Bukan kita kunci pintu, dia luar, kita dalam. Tak. Kita duduk dalam dengan dia. So masa tu tak apalah. Dia semayang tu, dia tengok, dia pandang kita ataupun dia buat dia semayang, biar. Tak apa. Yang penting waktu solat tu, dia bersama dengan kita. Dalam satu bilik. So, dia nak masuk bawah kangkang kita ke, nak berlari ke, nak apa ke, tak ada masalah. Yang penting dia ada environment. Yang penting dia tidak ada environment. So saya tak boleh nak cerita panjang sebab kita kena tengok dia punya apa dia punya, orang kata, sirah sejarah dia, baru kita boleh trace. Sebab anak-anak ni berbeza. Anak-anak autism ni sangat unik. Sebab dulu saya pernah juga ada soalan, ada guru, kita ada buat program dengan guru. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah, anak murid saya ni Masya Allah, dia boleh baca Quran, dia boleh solat dan sebagainya. So satu dia tak boleh bersat. Dia kata dia tak boleh dengar azan. Ush, pelik budak ni kata. Yang lain dia boleh buat tapi dia tak boleh dengar azan. Saya kata dah test belum azan, kalau mungkin azan kita tak boleh mungkin azan di satu sebab mungkin ada masalah di sound dan sebagainya. Tak apa nanti. Kalau tak boleh juga minta ayah dia azan. Minta ayah dia azan. Mungkin itu saya kata balik-balik dia akan teguran ni. Masya Allah, dia adalah guru kita. Anak-anak kita ni adalah guru kita. Nampak macam kita mengajar dia. Tapi sebenarnya kita banyak
Kita banyak belajar daripada dia. Especially berkaitan dengan agama ini. Kita kena banyak belajar daripada anak-anak. Dan akhirnya, mereka lebih taat daripada kita. Dan malu lah kita nanti. Wallahu'alam. Ada lagi? Ada lagi Ustaz. Okey, Assalam Ustaz, ni daripada Encik Megat. Nak tanya sedikit, boleh Ustaz share sedikit sebanyak bagaimana cara untuk mententeramkan anak autism yang sedang mengamuk selain dari cara-cara yang dikongsikan di media sosial? Mungkin ini berdasarkan pengalaman doktor sendirilah kot. Okey, baik. Untuk based on pengalaman saya dengan anak saya, alhamdulillah dia seingat saya Faris ni tak pernah lah tantrum yang teruk. Tetapi kita di Yayasan Fakih kita pernah tengok anak-anak yang tantrum yang teruk. Apa yang kita buat? Orang marah ni dia ada proses dia. Kalau dia tengah marah tu tengah berdiri tu kita suruh dia duduk. Kalau dia tak boleh juga berduduk, kita suruh dia baring. Kalau dia tak boleh dia baring, kita suruh dia ambil duduk. Kalau tak boleh dia ambil duduk, dia tak boleh, kita mandikan dia. Mandikan biar dia basah sebab dia ada hati kemarahan. Dan sebelum tu kita kena stres lah apa sebab dia marah. Kita stres. So satu lagi kaedahnya, kita peluk dia. Kalau dia marah, kita peluk dia. Peluk dia kuat-kuat. Sebagaimana Jibril alaihissalam memeluk Rasulullah SAW ketika wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW di Gua Hira. Maknanya Nabi SAW bila Jibril datang bawa wahyu, Jibril kata ikra ya Muhammad. Maknanya kaedah pertama Jibril alaihissalam mengajar Rasulullah SAW Al-Quran ini dengan diperdengarkan. Ikra, maknanya diperdengarkan. Bukan suruh alif waw mati bawah ikra alif hamzah di atas roh ikra kan itu. Maknanya ini yang boleh kita faham. Yang keduanya apa yang Jibril alaihissalam buat? Dia peluk Rasulullah. Kalau tak peluk Rasulullah ketika itu dalam Gua Hira, kemungkinan Rasulullah lari dah. Sebab takutnya. Menggigil Rasulullah SAW. Dipeluk. Dipeluk dan kemudian diulang. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqara. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqara. Iqra ya Muhammad. Diulang kali. So maknanya kalau kita mengajar Al-Quran itulah kaedahnya. Kaedah kita perdengarkan. Kalau yang tantrum tu kita peluk. Peluk dia kuat-kuat. Peluk dia kuat-kuat. Biar dia rasa tak selesa dan sebagainya. Peluk, lepas tu letak kepala dekat dada kita cakap yang baik-baik kat dia. Lepas tu kita lepas balik. Peluk balik. Dia tak mau, kita peluk balik. Dan insyaAllah. So, ini teknik Rasulullah SAW. Teknik yang diajar oleh Jibril AS terhadap Rasulullah SAW. Peluk dia elok. Cakap elok. Kena cakap elok dengan dia. So, insyaAllah. Dia akan sikit-sikit. Sebab kita ada pengalaman dengan anak-anak kita. Dan begitu juga ibu apa, anak tu tengah marah, kita kena tukar. Biasa kita kata 1, 2, 3 kan. Kita bagi dia masa kan macam wrestling. 1, 2, 3. Kita tukar. Istighfar, astagfirullah. Kita tukar. Dia punya word tu kita tukar. Begitu jugalah. Kita bukan suruh dia istighfar. Kita juga kena istighfar. Jangan kita istighfar, kita tak ada istighfar. So maknanya masa kita suruh dia istighfar tu kita juga istighfar. So sama-sama dapat faham. Wallahu a'lam. Ustaz, ada lagi doktor, bagaimana kita nak mendidik anak autism ini? Apa itu perasaan malu? Ya, okey. Memang agak mencabar juga proses malu ni. Tapi sebenarnya apabila kita dah khatamkan dia automatically akan datang perasaan malu. Dia automatically akan datang perasaan malu. So maknanya kalau dari sudut pendidikannya kita kena bawa macam-macam lah dengan gambarnya apa. Kita kena bagi tahu ini malu, ini tak boleh, ini kita kena ajar latih dia. Tapi dari sudut Islam ni masya-Allah tabarakallah, apabila kita dah ajar, kita dah sunatkan dia automatically malu tu dia datang sendiri. Dia datang sendiri. So tu saya sebut bahawa Islam yang ada amalan-amalan yang kita ada dalam Islam ni sebenarnya sangat sesuai untuk semua. Cuma untuk anak-anak kita ni, dia dalam ada konteks lah, dia panggil rukhsah. Maknanya dia ada kerenganan. Maknanya kalau solat dia goyang banyak kali tu tak apalah. Kalau kita yang tipikal ni goyang lebih 3 kali batal solat kita. Tapi anak kita goyang 10 kali, tak apa, tak ada masalah. Dia anak istimewa. Mestilah penilaian dia istimewa. Yang penting dia sama dengan kita.
bersolat. Begitu juga kita mengajar dia malu. Maknanya boleh kita mengajar dia malu tu kita kena ada siapkan persediaan bilik ni kalau dia nak apa semua dalam bilik. Jangan suruh dia kat ruang tamu dan sebagainya. Begitu. So balik-balik benda-benda yang ada dalam Islam tu kita kena praktikkan. Kalau boleh saya sangat syorkan anak-anak kita untuk berkhatan, especially yang kecil-kecil tu. Dia berkhatan ni sebenarnya kami pun lewat, kami khatamkan tarikh tu umur dalam 3 tahun 4 tahun juga. Tapi pengalaman saya belajar di Al-Azhar itu Mesir tu, Arab ni kecil-kecil dia dah khatam lah. Sebenarnya khatam kecil-kecil ni lebih mudah sebab dia tak ada nak berjalan, tak ada nak apa. Tapi kalau khatam dia dah besar-besar ni, itulah isu dia. So banyak benda lah yang kita kena perhatikan jugalah. Tapi dia make sense. Kalau dari sudut, kalau kita kata nak kata make sense tu memang kalau dia tak berkhatan, apabila dia erection, dia gatal, dia garu dan sebagainya, benda-benda itu akan naik dan dia akan jadi macam-macam lah. Benda-benda ni kalau kita cerita dengan guru-guru pendidikan khas, bahawa risau. Sebab saya, minta maaf, saya kurang setuju. Dan apabila anak-anak ni yang dalam keadaan keterujaan atau dalam keadaan orang kata ada nafsu, kita bawa dia ke toilet, suruh dia buat masturbate ataupun onani. Itu bukan cara kita. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di samping. Adakah ini kaedah yang kita ajar kepada anak-anak? Adakah ini kaedah yang kita ajar kepada anak-anak syurga? Kita kata dia anak syurga, tetapi yang kita ajar kaedah-kaedah yang kita ajar, kaedah-kaedah bukan ahli syurga yang buat. So, banyak kaedah lain yang kita boleh amalkan. Dia sebenarnya perasaan nafsu dan hawa sebagainya itu, dia akan keluar sendiri, tak perlu nak diajar. Kalau diajar, benda sedap, dia akan buat selalu. So, ini yang berlaku di sekolah-sekolah PPKI yang membuatkan kita risau. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz, ada lagi soalan panjang ni. Saya rasa soalan sangat menarik. Saya tak sempat capture siapa yang tanya. Assalamualaikum, saya nak tanya macam mana in real life cara kita nak kawal anger bila dealing dengan tantrum anak. Lebih-lebih lagi masa tu kita tengah ada personal problem atau masalah lain yang membuatkan kita tak dapat kontrol kemarahan kepada anak syurga kita. Maksudnya macam mana Maksudnya kita, macam mana nak kawal kemarahan kita lah. Kita pun ada masalah kan. Bukan anak lah bukan anak ni, ini ibu bapa sendiri. Ya, itu saya kata tadi tu, marah, perasaan negatif itu biasa. Itu tanda kita manusia. Ya. Tapi apabila kita ada agama, kita ada Allah, kita akan dia automatically. Benda ni dia bukan buat-buat, dia akan automatically. Kalau kita betul-betul relatekan kita dengan agama ni, dia automatically apabila kita, anak saya watan juga. Bukan saya tak watan. Saya watan. Tapi kita watan kita tu, kita kena explain balik semula lah kita kenapa kita watan dia, kenapa kita buat macam tu dan sebagainya. So benda itu normal, biasa. Tapi yang akan mengawal kita balik semula kepada, kalau saya sebut ni dia macam klise tau, dia akan kata iman. Tapi dia akhirnya dia balik benda tu. Dia balik sejauh mana sebenarnya kita punya kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu. So yang ini akan jadi pendorong sebenarnya, iman yang akan jadi pendorong. Ilmu setinggi mana pun kalau tak ada iman, dia takkan boleh buat benda yang baik. Dia takkan boleh. Sebab iman tu yang akan menjadi pendorong kepada kita untuk, kalau kita marah, yes, kita marah itu kerana Allah. Kita benci itu bukan benci kepada anak kita tu, kita benci pada sifat perangai dia. Yang itu yang kita benci. So yang itu kita kena latih diri. Kena latih diri. So begitu juga lah dengan elemen-elemen zikir. So ibu bapa kalau marah, so dia memang kena ada dua lah. Mak ayah dia tak boleh berdua marah tu berdua sama. Sama naik. Maknanya kalau ayah tengah marah, mak dia akan pantau sejauh mana ayah dia tu ataupun suami dia marah. Dan dia akan keep istighfar, astagfirullah, itu the power of zikir. So dia akan main benda-benda tu, dia akan main balik, dia akan jadi calm down balik. Kalau macam tadi lah, kalau tak boleh sangat, mak ayah jangan duduk dulu, keluar sekejap, relax.
take time, take 5. Kalau anak kita selalu buat anak kita take 5, kita kena take 5 lah. Kita kena keluar dulu, relax dulu, take 5, tarik nafas, lihat balik keindahan, pandang-pandang benda yang hijau, so, insyaAllah Allah akan bantu. Minta dengan Allah. Kita kena selalu minta dengan Allah. Sebab kalau kita minta dengan manusia ni, minta dengan manusia kita akan selalu kecewa. Tapi minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasti tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi soalan? Banyak ni. Assalamualaikum Ustaz. Anak saya sering resah dan menjerit jika berlakunya hujan, guruh dan petir. Boleh sekiranya Ustaz kongsikan doa yang boleh dapat meredakannya? Guruh dan petir. Kalau Rasulullah apabila diajar tu tentang dengan doa, Allahumma inna na'udzubika min sakhatik. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi kami daripada kemarahan-Mu. Dia doa ni tuan-tuan umumnya yang Allah SWT mesti dalam bahasa Arab. Tak mesti kita berdoa sebab Allah ni faham semua bahasa. So kita saya suka macam pendekatan sahabat-sahabat kita di Indonesia. Dia banyak menggunakan bahasa dia ketika berdoa. Jangan kita time tu lah kita nak apalah dalam doa ni dalam bahasa Arab. Nak buka kitab-kitab dan sebagainya tak. Tapi akhirnya apa yang istimewa ni dalam berdoa ni, dia akan reflect balik dengan apa yang selalu kita minta. Contoh, kita selalu zikir kita, contoh kita punya zikir selalu kita tinggal lepas sembahyang ni kita akan baca Fatihah. Mana 5 waktu kita sembahyang tu, ini menjadi benda wajib bagi kita. So benda wajib itulah yang kita jadikan sebagai time kecederaan tu. Benda wajib kalau kita ayat kursi lah yang kita selalu baca, jadi amalan kita. So ayat kursi itulah akan jadi dalam time kecederaan, kecemasan, ayat kursi itulah sebagai pembimbing kita semua. Dia back balik apa yang kita selalu amal. Ya, bukan time kecederaan tu time lah kita nak buka buku dan sebagainya. Tapi di antara amalan-amalan Rasulullah SAW ketika perkara-perkara itu berlaku macam itulah. Maknanya kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan daripada kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saya tengok Puan Hafizah ada nak angkat tangan nak tanya soalan. Puan Hafizah nak tanya soalan ke? Boleh tanya sekarang? Puan Hafizah Mustafa? Saya tak nampak. Tak apa, saya nampak dia angkat tangan. Saya assume dia nak tanya soalan. Puan Hafizah nak tanya soalan ke? Puan Hafizah? Saya rasa mungkin dia tertekan agaknya. Tertekan button. Ni ada lagi soalan saya tanyakan ya? Saya tanyakan mana dia soalan ni, sekejap saya cari balik. Satu lagi soalan sekejap. Chat. Okay, Assalamualaikum. Ni dah. Sampaikan ucapan terima kasih kepada Ustaz. Okey, dia cuma ucap terima kasih. Sekejap. Ada satu soalan tadi sebenarnya rentetan daripada yang soalan mula-mula disambung tapi saya tak perasan. Maksudnya ditanya adakah kita kena konsisten hari-hari pendengarkan ayat Quran kepada anaknya. Ini yang mula-mula soalan, adakah kena hari-hari konsisten itu? Ya, betul, kena hari-hari. Jadikan dia makanan untuk anaknya. Dia benda-benda ni dia reflect terhadap kita punya persepsi. Kalau kita rasa benda ini menjadi sebahagian daripada makanan kita, so kena setiap hari lah macam kita makan. Macam kita makan, so dia akan setiap hari lah kita kena makan kan. Ada waktu-waktunya. Begitu juga dengan sebab spiritual terapi ni dia besar dalam impact dia dalam tubuh badan. Dia ada 80% kali kajian. So 20% tu lagi tu benda-benda yang lain. So sebenarnya yang spiritual dia yang mengawal segala yang ada dalam tubuh kita. Yang kalau dalam Islam kita sebut dia adalah sebagai hati. Hati kita ni kena baik lah. Kita kena jaga hati kita ni. Kalau hati kita ni tak baik, habis pun tak baik. So maknanya peranan hati ni sangat besar. Peranan hati ni sangat besar. So begitu juga dengan Al-Quran ini, kita kena perdengarkan di setiap hari. Kita kena buat dia punya schedule lah. Hari ini dia apa? Hari ini dia buat macam apa? Hari ini untuk apa dan sebagainya. So macam kami juga begitu. Kalau kita ada dia punya schedule. Macam dia zaman PKP ni, Alhamdulillah, kita dah ada bawa lah bahan-bahan bantu mengajar dan sebagainya. Dia
bangun pagi tu dia akan sahur dia alhamdulillah Farid sahur dia Masya Allah alhamdulillah puasa dah. Saya tu dah 5 tahun 6 tahun dah dia puasa penuh dah, alhamdulillah. Dia balik-balik pada kita lah sejauh mana kita menolongkan dia. Sekarang ni kalau kita kata Farid makan jom lagi, dia jawab apa? Maghrib. Okey, dengar dia sebut apa? Maghrib. Dia tak boleh, kita letaklah suruhlah benda kat dia tu, suruh dia makan ke minum ke apa, letaklah makanan favorite dia, kita tak Maghrib. Dia tahu makan dia Maghrib. Begitu jugalah dengan tab. Ya, dengan tab dulu memang jugalah dia juga benda tu menjadi kesukaan, kegilaan, especially anak-anak itu kan. Tapi bila kita dah rutin hari dia, so dia dah tahu dah. Lepas isyak baru dia boleh guna tab. Tapi sebelum guna tab tu kita bagi dia pilihan. Dia nak dengar surah tu. So biasa ni sebelum dia buka kartun-kartun itu dia akan dengar surah Al-Mulk dengan surah Ar-Rahman. Lepas tu barulah dia buka Animal Mechanical. Barulah dia buka cerita apa yang dia suka. So dia dah tahu dah. Lepas isyak, sebab kami punya isyak on time. Sebab dia tahu. Janganlah ada tetamu datang waktu maghrib, lepas tu drag sampai waktu isyak, akan dia datang. Dia dah ambil wuduk kan, dia datang. Dia pandang balik kat kita. Dia masuk balik, dia tengok TV, lepas tu dia keluar balik, tak ada apa lagi orang buat. Isyak dah masuk dah ni kan. So, maknanya, dia sebenarnya jadi alam kepada kita. So, kita kena hargai, syukuri dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Al-Quran ni, dia adalah kita punya best terapi. Kalau kita sebut tentang terapi, speech terapi, Al-Quran ini the best speech terapi. Sebab Al-Quran ni bila kita ajar anak-anak kita ni, dia ada elemen speech terapi. Kita kan belajar tajwid. Tajwid kita ada makhraj. Itu makhraj itu yang akan membentuk dia punya percakapan dia, deria dia ataupun stimulate dia punya organ-organ untuk dia bercakap. So maknanya kita kena dengarkan tu benda tu kena harian. Itu jawapannya kena harian. Wallahualam. Okey Ustaz, nampak gaya macam tak ada soalan lagi daripada pihak peserta, tapi saya berpihak saya sendiri, saya ada satu soalan last. Pengarah dah bagi warning, last questions daripada saya sendiri. Saya mempunyai anak istimewa Down syndrome umur 9 tahun, tetapi kognitif dia seperti macam 3-4 tahun lah, non-verbal, dari kognitif sangat-sangat delay. Cuma saya terfikirlah, kadang-kadang terfikir jugalah, boleh tak saya doakan kalau biarlah dia pergi dulu, ataupun nak pergi dia pergi sama-sama. Saya nak tanya, perasaan ini ataupun kadang permohonan ini adakah kategori berdosa atau tak? Ada hadis Nabi SAW tentang isu ni ya. Tentang benda ni pun bermain di fikiran saya pun sama. Sebab itu saya kata itu menandakan kita ni manusia. Itu menandakan kita manusia. Tetapi secara adabnya begitulah. Maknanya Rasulullah SAW doanya adalah disuruh kita berdoa kalau jika sekiranya anak ini baik, ataupun jika sekiranya saya lupa dia punya matan ya, maknanya jika sekiranya baik benda ini berada dengan kita, maka kita akan minta Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan bersama dengan kita sampai satu masa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Maknanya jika sekiranya benda ini tak baik, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan bagaimana keadaan. Tapi maknanya dari sudut agamanya, kita nak sebut bahawa benda ini adalah benda normal sebagai seorang manusia yang kita berdoa. Sebab kita kadang-kadang sampai satu tahap tu kita dah blur kat siapa yang kita nak minta. So akhirnya kita betul lah tu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan cara adabnya, maknanya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya anak ini maksud dia anak ini memberi kami satu pintu untuk kami membuat kebajikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tentukanlah kehidupan dia, sama ada nak pendekkan ke ataupun nak panjangkan. Sebab ilmu itu adalah ilmu ghaib, ilmu mati, ajal dan sebagainya adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan pada kita. Cuma kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta yang baik-baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau ketentuan dia mati dulu daripada kita itulah dah baik, maka itulah ketentuan yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta macam tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Okey, saya faham tu. Alhamdulillah. Tapi ada nak minta satu lagi soalan. Ada lagi dalam Q&A tu ada terselit satu lagi soalan. Ni mungkin last lah. Satu lagi last. Apa pendapat Ustaz tentang sesetengah doktor beranggapan yang pesakit autism tidak wajib untuk bersunat? Terdapat situasi di mana ibu bapa mahukan berkatan di bawah bius tidur, tetapi doktor tersebut menasihatkan agar tidak diteruskan kerana kemungkinan akan ada kesukaran. Ni daripada Puan Nusaimah Ismail. Ni mungkin last lah lepas. Okey. Isu ni dia macam kita sekarang lah, isu PKP sekarang kan. So yang menjadi orang yang bertanggungjawab ni adalah orang yang berkaitan dengan bidang kesihatan. Kalau doktor kata nasihat maknanya tak boleh, so maknanya kita maknanya dia ada reason lah kenapa tak boleh tu. Dia ada reason. Maknanya kita kena ikut juga nasihat doktor lah. So maknanya dalam konteks ini mungkin lebih memudaratkan. Mungkin tak sesuai umur dia, mungkin dalam 3 tahun, 4 tahun, nanti umur dalam 6 tahun, 7 tahun dia dah besar sikit. So masa tu mungkin boleh kita tanya balik semua doktor. So kena keep asking baliklah dengan doktor-doktor supaya dia akan tengok anak tu. Sebab itu bidang dia, itu kepakaran dia. So kita kena hormati kepakaran dia, dan decision itu adalah mungkin disebabkan adalah masalah-masalah kesihatan yang mungkin akan berlaku implikasi ketika anak kita tu ditidurkan dengan apa dia untuk kita berkhatan tu. Wallahu a'lam. Okey, saya rasa itu saja pada Nur Akhairi. Ada lagi nak ada kata-kata penutup ke ataupun nak tutup terus ni? Itu soalan saya. Boleh terfaham. Akhir-akhirnya insyaAllah apa yang saya nak conclude, nak simpulkan bahawa dalam hidup ini kita pasti akan diuji. Dan kita diuji ni dengan macam-macam. Ada orang tu dia dengan kesenangan. Kita kena ingat kesenangan tu adalah ujian juga. Ada orang tu diuji dengan kesusahan dan sebagainya. Tapi akhirnya ujian itu adalah tanda Allah sayang. Kalau Allah tak uji, mungkin kadang-kadang kita tak teringat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Allah bagi demam, bagi sakit, masa tu lah mula kita Allah kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. So keep husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Especially kita dalam bulan Ramadan, bulan yang menjadi 10 malam terakhir ini, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh sama-sama kita, saya pun yang menasihati diri saya dan tuan puan yang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh kita buat satu special solat khas untuk anak. Maknanya ada dia anak kita, kalau macam anak orang tu kita buat satu solat sunat mutlak khas untuk dia. Solat sunat mutlak tu khas untuk dia. So mudah-mudahan solat itu kita sebut, jadikan solat ini sebagai hobi. Kalau tak ada buat apa, solat lah. Maknanya jadi hobi. Maknanya kalau tak ada buat apa, kita doa. Kita berdoa lah. Kita tak ada buat apa, kita buat yang baiklah dan sebagainya. So akhirnya tuan-tuan, puan, ayah, ibu yang berada Allah Subhanahu Wa Taala, dia balik-balik persoalan yang kita duduk selalu waimi itu balik-balik. Tanya dari sini, jauh mana kita nak bawa anak, jauh mana kita nak berjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Sebab ini benda yang kita akhir stesen kita. Hidup ini akhir stesen kita adalah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan juga adalah sebahagian dari saksi-saksi saya untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan doakan kami dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjuangan kami untuk mengembalikan balik hak beragama dalam kalangan anak-anak ini. Dan mudah-mudahan insya-Allah sahabat-sahabat yang berada di jabatan-jabatan Islam dan mereka yang ada otoriti boleh melihat dari sudut lain daripada kita dahulukan kita dengan anak-anak kita dengan ilmu-ilmu yang lain. So kita kena juga libatkan juga, dahulukan juga
supaya dididik. Dan akhirnya terima kasih kepada NARC atas jemputan. Mudah-mudahan barangkali yang mendengar itu lebih faham daripada yang menyampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.